Kepada siapa yang mungkin tak perasan setting surveillance mode ni, dia kat sini guys. Kalau korang tekan mesti dia ada tulis macam ni lah. So hari ni kita akan aktifkan fungsi ni. Jom. Assalamualaikum dan hai guys. Hari ni saya nak tunjukkan cara pasang hardwire untuk model 70 mi. Sesetengah dashcam ada fungsi surveillance mode ataupun parking mode, tapi kita tak boleh gunakan sebab kita tak ada hardwire kit ni. Untuk 70 mi, hardwire kit ni kena beli secara berasingan lah. Harga pun tak mahal sangat. Link pembelian ada di description di bawah. Tak lupa juga fuse tab ni berserta dengan fuse ya. Boleh pakai 10M untuk fuse ni. Walau bagaimanapun, fuse ni ada beberapa jenis Pastikan anda cek dulu fuse box pada buku manual kereta anda. Macam untuk Wira ni dia gunakan jenis standard. So kena beli fuse tab dan fuse jenis standard lah. Link pembelian juga ada di description di bawah. Tak lupa juga peralatan yang diperlukan. Anda boleh guna multimeter ataupun test pen ni. Tapi pada saya pakai test pen ni lagi senang lah. Sebab kita just nak check sama ada dia ada arus elektrik ataupun tak ada. Kita tak perlu pun nak measure voltage tu. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Seperti yang anda tahu, saya dah pasang dashcam 70 mi A400 di depan dan di belakang. Kalau nak tengok cara pemasangan dia, boleh klik di link di atas. Kepada siapa yang mungkin tak perasan setting surveillance mode ni, dia kat sini guys. Kalau korang tekan mesti dia ada tulis macam ni lah. So hari ni kita akan aktifkan fungsi ni. Jom. Basically apa yang ada dalam kit ni adalah wire converter dari USB ke 12 volt. Parking mode ni, dashcam perlukan sumber kuasa yang berterusan walaupun enjin kereta telah dimatikan. Jadi penyambungan wire charger ataupun power cable perlu dipasang secara direct kepada fuse box. Dan fuse tab ni perlu disambung dan clamp pada wire ni. Langkah pertama, pastikan korang kena faham pemasangan harness ataupun hardwire ni. So, pangkalnya adalah USB dan hujungnya adalah 3 wire, iaitu ACC ataupun aksesori yang berwarna kuning, VCC ataupun power, wire warna merah, dan ground untuk wire yang berwarna hitam. Yang perlukan fuse tab hanyalah wire kuning, iaitu aksesori, dan wire merah, VCC. Dan fuse tab ni perlu disambung dan diklampkan pada wire tersebut. Untuk aksesori, perlu ditapkan pada fuse yang bila kita on kunci, baru ada supply. Contohnya macam port charger pencucur rokok tu. Manakala untuk 12 volt supply adalah untuk fuse yang sentiasa ada supply. Contohnya lampu bumbung dan room clock. Untuk grounding, just ikat saja pada mana-mana skru yang bersambung dengan bodi kereta. Tak apa, kejap lagi saya akan tunjukkan tempat nak pasang tu. Tapi sebelum tu, korang kenalah tahu kat mana letaknya fuse box kereta korang. Iaitu dia masuk kepada langkah yang kedua. Pastikan di mana letaknya fuse box kereta korang. Kalau nak confident, kena tengok buku manual lah ataupun search dekat internet. Ada kereta fuse boxnya di belah kiri. Dan kalau untuk Wira, fuse boxnya berada di belah kanan bawah tempat driver ni. So laluan wire harness perlu lalu di pilar belah kanan dan terus masuk ke bawah. Step ketiga, pastikan mana fuse yang sesuai untuk tab. Okey, yang ni boleh dibuka. Okey, biasanya fuse box ni dia ada label lah mana-mana fuse yang berkaitan. Di sini anda perlukan test pen untuk confirmkan mana yang sesuai dengan kita kena check lah satu-satu. Sebab kita tak tahu relay ni macam mana. Mana satu yang sentiasa hidup, mana satu yang triggered bila kita pusingkan kunci. Nanti saya akan tunjukkan cara nak check tu. Okey, sebelum nak tap fuse pada fuse box, kita kena pasang dulu fuse tab ni kat wire. Ingat wire merah dan kuning je tau. Senang je guys, korang potong sikit hujung dia tu. Lepas tu bajet-bajet lah panjang wire dalam tu. Pastikan cooper dalam tu tak terkeluar. Lepas tu, klampkan aja dengan pelayar. Sama juga untuk wire kuning. Ulang aja proses tadi.
pastikan dia kukuh dan tidak mudah tercabut lah. Step keempat, korang kena buka bahagian pillar cover ni. Lepas tu masukkan aja wire kat celah tu. Ada lubang boleh masuk tu. Kadang memang susah sikit lah nak masukkan sebab dalam ni banyak wire kan. So dia akan tersangkut-sangkut sikit lah. Namun, saya ada tips macam mana korang nak tengok wire tu dah sampai mana korang masukkan. Ni tepi dashboard ni. Korang boleh tekan sikit macam ni untuk skodeng wire tu ada kat mana. Boleh lah nampak sikit-sikit. Lepas tu korang seluklah tangan korang dalam-dalam dan tarik wire tu. Alright, dah dapat tarik. Dalam gak bai? Tarik pun agak-agak je lah. Tak perlulah banyak sangat. Just ngam-ngam je supaya dia boleh masuk dekat fuse box ni. Step kelima, kita nak test satu-satu mana yang sesuai berdasarkan label pada cover ni. Dengan menggunakan test pen ni, yang ada crocodile clip ni, korang clipkan aja pada mana-mana skru. Lepas tu korang sentuhkan je kat mana-mana fuse yang korang rasa sesuai. Macam ni. Sekarang ni time engine mati So mana yang menyala tu dia ada voltage dan sesuai lah untuk kita tapkan wire VCC, wire warna merah. Lepas korang dah check tu, pusingkan kunci pada aksesori pula. Lepas tu check satu-satu macam tadi. So mana yang menyala sebelum pusing kunci tu dikecualikan lah. Sebab yang tu wire untuk merahan VCC. Yang mana sebelum kita pusing kunci dia tak nyala. Lepas tu bila kita pusing kunci dia menyala. Yang ini sesuai untuk wire kuning. Wire ACC tu, aksesori tu. Jadi selepas check tadi, saya decide untuk pilih room clock sebagai VCC wire, iaitu warna merah, dan radio sebagai aksesori wire, iaitu wire warna kuning. So kita cabut fuse dari port yang kita nak pakai tu. Lepas tu fuse yang kita cabut tu kena pasang kat fuse tab ni dengan tambah lagi satu fuse untuk wire dashcam kita lah. Jadi satu fuse tab ada 2 fuse. Untuk pemilihan port kat fuse box tu, terpulanglah anda nak pilih mana yang sesuai. Asalkan jangan kacau bahagian sistem kereta yang penting macam ECU. Bahagian aksesori no hal. Tapi kalau korang perasan, ada juga port-port fuse kosong kan. Kenapa tak guna yang tu je kan? Tapi pada saya lagi confident ambil yang ada label lah macam ni. Kalau ada orang yang expert bab wiring kereta, komen kat bawah. Kalau kita connect dekat port yang kosong tu, ada apa-apa side effect ke? Dah macam vaksin pula ada side effect. Okay. Lepas tu, tak lupa juga wire ground yang warna hitam tu, korang boleh ikat je kat mana-mana skru yang ada. Kat tepi ni pun boleh. Ikat kemas-kemas. In case kalau ada wire yang terjuntai, cover bawah ni boleh cabut. Lepas tu korang boleh sorok-sorok lah sikit kan. Step ke-6, kita test dulu function ke tak surveillance mode kita ni. Wire USB yang lama korang boleh cabut lah. Kita dah tak pakai. Alright, lepas tu buka video setting, pergi ke surveillance mode. Alamak, tak connect dia kata. Relax. Jangan panik guys, jangan panik. On-kan kunci dulu. Yes, mode surveillance dah aktif guys. So korang bolehlah set macam mana yang korang nak. Saya nak try setkan height sensitivity ni. Lepas tu kita offkan kunci. Enter parking surveillance mode after 5 minutes. Mantap. Dah jadi guys. Tahniah, kita dah berjaya. Lepas tu jangan buat-buat lupalah nak kemaskan wire-wire ni. Macam biasalah, selit-selit dekat celah bumbung. Lepas tu kat pillar ni pun sama.
Mana-mana wire yang terlebih tu, korang gulung, lepas tu ikat. Dan masukkan aja kat celah tu. Kemudian pasang balik cover pillar. Pastikan wire kemas Kang tak boleh tutup pula pillar ni. Lepas tu cover bawah ni pun pasang balik lah. Dah kemas wire kan. Ni alas pintu ni yang lupa pasang. Lepas tu cover fuse box ni. Sebab kita pakai fuse tab. Lepas tu bila kita nak tutup dah tak muat. Jadi kita simpan je lah dekat dalam glove box tu. Kang sepah-sepah kan hilang pula. Okay, dah settle guys pemasangan hard wire untuk dashcam 70 mi. Korang mesti nak tengok kan macam mana mode surveillance mode ni berfungsi, betul tak? Jom kita tengok. Okay, sekarang dah masuk parking mode. Saya akan tutup bonnet dengan kuat. Ini macam satu simulasi lah pelanggaran dari depan. Dashcam ni akan record depan dan belakang sekali bila ada gegaran pada kereta. Video yang direkod adalah selama 1 minit. Bila ada gegaran, korang boleh lihat lampu indikator warna merah akan menyala selama beberapa saat. Lepas tu dia akan bertukar kepada hijau. Yang hijau ni baru direkod. Sama juga situasinya di belakang. Tapi, seperti yang korang boleh lihat, dia dapat footage tu. Cuma macam ada delay sikit lah. Dalam a few second tu baru dia nak record. Tapi pada saya, 70 mi ni dashcam yang bajet. Jadi, still berbaloi lah dengan harganya. Apa pendapat korang? Boleh terima ke? Cuba komen di bawah. Jadi, sampai di sini sajalah video untuk kali ni. Jika anda rasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan sekiranya korang ada apa-apa cadangan, boleh komen di bawah. Jumpa lagi. Assalam dan bye.